kepada kesempurnaan solat, iaitu sebelum solat. Sebelum solat, apa perkara yang perlu ada kepada kita? Setiap orang dia kena ingat dan kena ada. Okey, ada 4 perkara dia. Baik, yang pertamanya, sebelum solat pertama kita mesti tahu solat mesti kena sedar diri. Solat itu satu kewajipan. Ni akak kena yakin dan kena pasti bahawa jadikan solat itu sebagai satu kewajipan. Kenapa akak kena solat? Sebab dia wajib. Kena tahu benda tu. Lepas tu tidak ada rasa lagi malas nak solat, tidak ada rasa lagi nantilah. Tidak ada lagi rasa macam tak apalah, nantilah buat lambat sikit lah, tak ada. Masuk je azan, akak yakin ini ada satu kewajipan, akak terus kena buat. Jadi itu menuju kepada kesempurnaan. Sebelum solat, ini kena tahu. Apa hukum solat? Minggu sudah saya dah terangkan. Apa makna solat? Ya, apa makna solat? Apa hukum solat? Wajib. Wajib apa? Wajib apa? Wajib fardu? Wajib fardu ain. Maksud wajib fardu ain? Tiap-tiap orang kena buat. Ini satu nama solat, ini satu nama ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Maksud ibadah badaniyah, ibadat yang badan sendiri kena buat, tak boleh tumpang badan orang. Dan tak boleh nak tukar dengan badan orang, dan tak boleh nak ganti dengan badan orang walaupun sampai kita meninggal. Kalau puasa boleh. Puasa sampai akak tak dapat buat, sampai akak meninggal, akak boleh suruh waris tolong kodokkan atau tolong bayarkan fidyah. Haji pun boleh. Tapi solat tak boleh. Akak kalau akak hutang solat 30 waktu contohnya, 30 waktu itu akak hutang akak sendiri yang kena bayar. Tak boleh suruh anak tolong bayar. Sebab itu namanya badannya. Ibadah badannya, tiap-tiap orang kena buat. Lepas tu yakin dan pasti bahawa ngaku yang dia itu satu kewajipan yang memang kita kena buat. Dan tak ada lagi malas-malas. Kalau akak umur dah 40 ke atas, ini saya bagi tahu. Saya ingatkan diri saya tu. Siapa umur dah 40 ke atas, sembahyang masih malas lagi, ataupun sembahyang masih liat, ataupun senang kata sembahyang masih lagi nantilah, kejap lagi lah, akak belum capai martabat ihsan. Tempoh perubahan dia dah 40. Kalau umur akak tak ubah lepas umur 40, sampai yang kat umur 60 pun macam itulah sebenarnya. Saya dah cakap. Sebab itu Nabi dapat wahyu umur 40. Sebab itu Nabi dilantik jadi Rasul umur 40. Betul tak? Itulah sebabnya. Titik perubahan manusia ialah berubah bila mana dia berumur 40 tahun ke atas. Kalau sampai umur 60 pun masih lagi pakai tudung, sampai dia meninggal lah. Sebab dah berubah, dah lebih dah umur dia. Dia sampai umur dah 40 je kak. Akak kalau nak mula solat malam tu dah baru 40. Sampai lebih umur akak 40, kalau akak belum nak buat lagi, nanti dia Allah akan gelapkan hati dia kata tak minat dah kak nak bangun. Sebab apa? Dah lebih umur 40. Saya yakin kat sini semua umur 40 bawah je. Saya je yang dah 50. Akak saya dah 50 tau. Lama dah. InsyaAllah, Alhamdulillah Allah bagi saya umur 50. Tapi yang belum 50 Alhamdulillah, tapi kena ada target 40 tahun apa kita nak buat. Dah mula berkira-kira nak bangun malam. Dah berkira-kira nak kurangkan tidur. Dah berkira-kira nak kena kurangkan makan. Dah berkira-kira untuk nak apa? Nak lebihkan solat. Seronok solat tu waktu masuk. Itulah namanya solat satu kewajipan. Boleh? Boleh nak tanya? Jelas? Bila datangkan satu keseronokan, yang nak dinamakan wajib ni, bila nak solat itu datangkan dia keseronokan. Dah masuk solat ke? Biasanya je kita solat macam itu. Dapatkan rasa keseronokan tu. Jangan rasa dah masuk waktu. Dah masuk waktu pula, baru nak tidur. Kan? Nak tidur dulu ke nak solat dulu?
dia sebagai satu kewajipan. Rasakan nikmat bestnya nak solat, bestnya nak solat lagi. Bestnya nak solat lagi. Maka kau berazam, ya Allah, jadikan solat yang aku nak solat ini solat yang kau terima. Cakap macam tu. Jadikan solat ini solat yang terbaik yang aku nak lakukan. Jadikan solat ini solat yang aku yang terbaik yang paling nak lakukan. Nanti akan dalam solat yang kedua akan cakap itu lagi. Mana tiap hari solat kita adalah solat yang terbaik. Maksudlah baru jaga bacaan dia. Baru nak buat elok-elok. Tak ada sembahyang sembrono je. Okey, boleh? Ada nak tanya? Jelas? Ya tak? Kalau kita nak ganti solat yang lama-lama tu kan, berapa lama tempoh yang kita nak ganti satu. Kalau misalnya kita nak ganti Zohor, kita kena buat Zohor saja ke waktu-waktu lain boleh? Okey. Bagus soalan. Terima kasih Kak. Akak bukannya akak tak faham. Bukan akak punya soalan tu akak punya seorang. Akak punya wakilkan semua. Dia tolong tanya kan. Dia kata tadi kalau nak sembahyang qadha, bila waktunya? Dan adakah sembahyang zuhur, solat qadha zuhur dalam waktu zuhur? Gitu. Ambil satu lagi satu. Kalau kita dulu kita tak solat, berapa lama kita Tempoh. bajet kita nak ganti kan tu? Okey. Soalan yang lama-lama dulu kita tak buat, kena tempoh waktunya sampai sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal. Akak tak kata, ya Allah, ini aku nak sembahyang qadha zuhur tahun 2000. Tak payah. Tak payah sebut. Allah lagi tahu. Cakap akak sembahyang usalli fardhu zuhri arba'an raka'atin qadhaan. Qadha yang bila? Yang dulu-dulu. Tak payah cakap tarikh. Jadi tempoh tu selagi akak belum meninggal. Tiap-tiap hari boleh buat. Dan tak semestinya sembahyang qadha zuhur buat waktu zuhur. Tak semestinya. Tak semestinya. Yang penting buat waktu yang boleh solat. Akak jangan boleh yang tak boleh solat. Tak boleh solat maksudnya ada waktu haram. Waktu haram ni bila? Waktu lepas subuh. Waktu lepas subuh tu jangan solat. Tak boleh. Sampai naik matahari jangan solat. Itu bukan waktu solat. Jangan sembahyang qadha pun kalau boleh jangan. Okey. Lepas tu sembahyang ada beberapa minit lagi nak masuk waktu. Waktu asar, beberapa minit lagi nak masuk waktu asar, beberapa minit lagi nak masuk waktu maghrib, beberapa minit lagi nak masuk waktu isyak. Itu adalah waktu-waktu haram. Sebab dia nak perubahan masa. Perubahan antara waktu solat dengan waktu solat tu ada waktu haram. Akan jangan solat waktu tu. Tapi kalau kodok masih boleh diampunkan lagi. Kalau boleh cari waktu lain. Sebab tak ada lagi, sebab tak ada solat lagi sebab waktu subuh. Sama juga dengan lepas waktu asar. Lepas waktu asar akak ada seperti kejap dan bila berrehlah. Berrehlah tu apa? Berjalan-jalan menziarahi orang ke, pergi jalan-jalan tengok kebesaran keindahan alam ke, tengok pergi laut ke, itu namanya berrehlah tentang lepas asar. Nanti sembahyang asar dulu. Okey. Dan kalau sampai ditakdirkan contohlah akak nak meninggal hari ni kan. Belum lagi kau tak okey boleh lah sebenarnya kau tak tahu asal. Kau mana tahu kalau ada orang nak tahu dia nak meninggal, kita tengok contoh saya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu dia nak meninggal. Lepas tu hari dia nak meninggal tu dah buat lubang kubur. Sudah sediakan kain kafan, dia dah masuk sikit dalam kain kafan. Dah masuk dalam kain kafan, tinggal dia dah ikat tinggal muka dia. Dia dah tahu dia nak meninggal. Macam mana? Dia orang tahu meninggal. Sebab meninggal ni memang Allah rahsiakan tapi ada alamat. Alamat tu macam tanda-tanda. Dan satu Allah buktikan rahsia yang Allah kata sebenarnya kenapa rahsia? Bila rahsia tu sebenarnya ada alamat dia. Orang nak meninggal pun ada alamat kan? Ada. Rahsia yang meninggal tu kita tahu. Dulu banyak cakap kan yang untuk kita lawas. Nak meninggal. Betul. Betul kenapa Cik Timah lama tak keluar kan Cik Timah? Bukan pula. Sekarang dah tak banyak cakap. Kira-kira dapat lagi 40 hari. Betul. Sebenarnya Allah beli alamat tu daripada 100 hari tau. 100 hari, kemudian juga jadi 40 hari, 40 hari kemudian lagi seminggu, kemudian lagi 1 hari. Allah beri isyarat orang yang nak meninggal. Itu alamat namanya. Kita jawab soalan tak Kak? Tak. Tak jawab soalan? Tak. Saya pun tak tahu. Waktu-waktu okey. Kalau dah cakap sebab pun jangan ganti. Kalau asal jangan ganti. Maksudnya Zohor tak boleh. Dan waktu tu bila-bila saja. Boleh tak ada masalah? Kata untuk Zohor tu saya nak ganti Zohor. Boleh. Boleh.
kan? Saya kena tunggu dia. Lepas tu dia tanya, Akak kat sini, saya nak pergi tawaf sunat ni. Kita tak boleh sebab kaki dia sakit. Jadi kalau yang sunat wajib tu boleh. Bila yang sunat ni tu, Akak kat sini. Lepas tu saya tanya, Kakak senang apa tadi? Dia potong sama. Waktu dia sembahyang kodok tu, waktu ni lah waktu macam ni. Waktu Tuhan nak tunggu zuhur. Kan lama. Waktu tu boleh sembahyang tak? Boleh tak? Boleh. Kau banyak boleh akak solat kita berapa lama je kak? Paling lama pun 5 minit je. Ada orang 10 minit. Saya suka cari surah panjang. Lepas tu saya sembahyang semua 15 minit. Saya sembahyang semua 15 minit. Lepas tu saya suka baca surah panjang. Hari ni lagi panjang. Saya sembahyang surah sajadah kan? Bagi panjang. Hari ni dekat 20 minit pun siap. Baik. Jadi kita boleh ambil waktu tu. Penatnya, jangan cakap penat je sembahyang kodok. Akak cakap penat sekali je, habis semua. Tak payah. Jangan cakap sembahyang, jangan cakap penat. Alah, sembahyang lagi penat betul lah. Bungut. Habis. Tak guna. Jadi bila solat yang agak ikhlas je, ikhlaskan hati, pujuk hati. Lepas tu ada satu perkataan yang namanya sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah. Sabar dalam solat. Jangan kata kenapa ubat lama je nak habis. Ya Allah. Dah nak baca pelan-pelan lama nak habis. Sabar. Kalau duduk sembahyang semua, suka balik je. Kan? Memang kan cepat sikit gitu je. Sembahyang isyak lamanya. Lepas tu nak kena tambah dengan Qadiyah pula. Qadiyah pula. Dua pula Ustazah cakap. Qadiyah isyak kena buat 4 pula. Lama je banyak juga tadi. Oh, 10 rakaat. Banyak je buat. Kira pula dengan Allah. Jangan berkira dengan Allah kak. Siapa berkira dengan Allah, Allah berkira dengan dia. Ya? Jadi muatlah sebanyak mana boleh dan boleh je dekat tiap-tiap waktu. Jaraknya ialah selagi kita ada nafas. Selagi kita ada nafas, buat solat qadha. Tapi yang fardu tu jangan tinggal, tambah dengan sunat, solat tambah dengan qadha. Ada ditakdirkan kita meninggal dalam keadaan kita berusaha untuk nak qadhakan solat-solat kita yang lepas. Kita berusaha untuk nak qadhakan, insya-Allah Allah nanti. Walaupun kita contoh ada lagi yang kita tak sempat nak habiskan buat. Dah zaman-zaman dulu kan kada sembahyang main-main. Mak marah tu sembahyang kan. Kita pun sembahyang ni baca macam patut nak baca patut jagung, laju dah siap. Dah senang dah. Ada pula pakai cakap dia pakai niat dah sembahyang dah. Nanti tanya anak. Lepas sembahyang ambil dalam masuk bilik rapat. Mana nak tengok pun tak ada kalau ada CCTV okey ke? Ada ni dah sembahyang dah. Padahal dah habis sembahyang duduk masuk bilik. Duduk je. Ada dah jadi orang Syiah. Dah sembahyang okey tu lah. Dah sembahyang dah. Nak niat. Okey dah sembahyang. Macam tu. Okay, boleh? Ada lagi soalan? Okey, alhamdulillah. Itu yang pertama. Jawapan dia apa? Yang kedua, untuk menuju kepada kesempurnaan solat yang sebelum solat yang kedua ialah Jadi bila boleh solat? menjaga untuk dengan sempurna. Menjaga untuk dengan sempurna. Macam mana nak mensempurnakan wuduk kita? Ni, wuduk ni. Maknanya Macam mana nak sempurnakan waktu wuduk sebelum kita? waktu Ada solat tu banyak. tak boleh lah, yang semua boleh. Ada 7. 1. Bersihkan anggota wuduk. Okay, faham. Bersihkan anggota wuduk supaya air sampai. Supaya air sampai kulit. Itu nak sempurnakan wuduk. Lepas tu bermulanya kesempurnaan solat daripada bermulanya kesempurnaan wuduk. Akak percaya ke tak percaya, akak yakin ke tak yakin, bila akak wuduk sempurna, itu menuju kepada solat yang sempurna. Lepas tu ada orang ambil wuduk laju-laju cepat-cepat, rupanya solat dia pun tak tercapai. Kenapa? Wuduk tak sempurna, solat kan tak sah. Betul? Lepas tu sebelum solat, wuduknya mesti kena sempurna. Bersihkan anggota wuduk dulu. Yang anggota wuduk yang wajib bagi saya, anggota wuduk yang wajib bagi saya. Mana? Dua tangan ni ke siku lagi? Kepala. Lagi? Kaki. 4 anggota ini agak jaga.
Keempat anggota ini adalah anggota yang wajib dibersihkan, dan bersih itu supaya air sampai, dan lagi satu disampaikan air supaya disampaikan kulit dan paras yang Allah Ta'ala perintahkan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 tersebut cerita pasal wuduk. Macam mana? Bila nak sembahyang, ambillah wuduk, basuhlah kedua wuduk. Yang namanya muka mana kak? Nak kena tahu muka tu mana? Sampai ke dah. Yang namanya tangan tu macam mana kak? Lepas tu ambil pula airnya macam mana? Ada orang ambil air sembahyang pakai air cedok. Ada. Dia cedok, dia tak tahu hukum kan. Dia cedok, dia ambil cedok, dia tuang, lepas tu jatuh balik air dalam tu. Itu namanya air mustakmal. Yang nak confirm yang boleh ialah air yang mesti air yang mengalir. Nak pancit tak? Okay, saya ambil. Saya tanya. Kalau nak basuh tangan, daripada sini ke daripada sini? Siku. Daripada sini ke daripada Hujung. sini? Jangan sampai siku. Habis akan basuh pakai dengan baik. Akan basuh dengan baik, akan basuh gini dulu. Bawah. Anak kanan dulu kanan. Itu daripada gini sampai sini. Daripada Hujung jari. sampai ke situ. Ini kanan dengan kiri tak pernah bergaduh. Dia saling melengkapi dan saling tolong menolong. Bila akan nak masuk kanan, kiri tolonglah. Kiri tak adalah nak nyorok tak ada. Ni Allah perintahkan dia memang saling tolong menolong. Kiri tengok tangan basuh tangan ke kanan ni dia akan tolong. Sampaikan air. Sampaikan. Kanan pun sama. Kanan tengok kiri nak basuh dia akan tolong. Supaya air sampai semua. Nak menuju kepada kesempurnaan. Okey? Yang muka pun sama. Ni yang kita pakai tudung ni, ini pakai tudung sebab kita tak ambil wuduk. Kalau kita ambil wuduk, kita buka tak? Buka. Yang sekarang ni kita naikkan ke atas. Paraskan mandi kita nak basuh kepala tadi. Okey? Basuhkan muka sampai anak rambut sampai tepi belakang telinga sekali sampai bawah sini. Pastikan dia basah. Sebab tu mesti ada air yang mengalir jatuh. Banyaknya air yang jatuh ketika berwuduk, itu banyaknya dosa kita yang kita buang. Dia sama dengan jatuhnya air wuduk tu sama dengan jatuhnya dosa kita. Patut ada orang banyak buka air dosa besar. Dosa banyak tangan. Tapi jangan melampau, dan tu dah jadi makruh. Dah jadi makruh pula sebab buka air besar. Dia yang sedang-sedang. Akan nak tahu buka air besar mana? Saiz tangan kita. Akan tengoklah saiz tangan kat kita besar mana. Besar tu dia dapat buka air. Ini buka tangan ni air besar. Baru nak letak dah penuh, dah melempah pula keluar. Slow je. Tengok Nabi satu cawan ini dia boleh. Ini kalau ambil betul ni kat satu ni. Boleh ambil 2 kali duduk. Kita bawa semua sekali dah habis. Betul kan tengok Nabi dia mandi hadas besar dengan Aisyah. Satu baldi mandi 2 orang. Hadas besar bukan wuduk. Kita cuba tengok hadas besar kat mandi. Saya suka. Lebih dulu lah. Nak confirmkan basuh yang itu ni dah berapa jam. Betul? Itu dah berapa banyak air. Tapi Nabi tak. Sebab Nabi tahu macam mana hukum. Jadi dia basuh, dia mandi, satu baldi tu mandi dulu dengan Aisyah. Mandi hadas besar. Okey. Jadi bersihnya untuk yang pertama tadi, sampaikan dulu. Yang kedua, macam mana nak jaga kesempurnaan untuk 2? Sempurnakan rukun wuduk. Rukun wuduk ada berapa? Niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan. Yang keempat, basuh kepala. Kepala basuh ke sapu? Sapu. Tapi mesti kena kulit kepala. Mana yang nama kepala kak? Belakang muka. Yang nama kepala ialah belakang muka. Muka mana muka? Sini. Belakang dia ialah kepala. Lepas tu daripada sini sampai belakang namanya kepala. Hari ni tak nak masuk sini, nak masuk sini boleh? Nak kena sapu kat sini. Basahkan sini, ambil wuduk. Sini. Ni belakang kepala. Boleh tak? Boleh. Ni kepala. Tapi biasa orang buat depan je. Sini. Bumbun. Betul. Dan sebab tu Nabi basuh kepala macam mana? Nabi basuh kepala, dia akan sapu sekali. Sampai ke belakang. Yang penting rasa dekat kulit kepala. Jangan bukan kat atas rambut tau. Yang nama kepala tu masa kulit kepala. Sampaikan air. Kalau orang rambut dengan singgah sikit senang, dia akan rasa.
dah basuh, dah boleh kepala. Cuba kalau kamu banyak lagi. Kamu dah selak kan? Tapi kalau mandi anak besar. Benda nak basuh. Kenapa? Kamu banyak. Orang bersikit senang. Okey. Itu namanya sempurnakan urut. Lepas tu, kaki. Kaki pun sama. Basuh kaki kena ada adab. Kaki ni kak, akan tahu tak kaki inilah yang akan melangkah ke syurga. Kaki inilah yang akan berdiri lama nanti di padang mahsyar. Kaki akak itulah kak, bukan kaki orang lain. Dua kaki akak itulah yang akan berdiri di padang mahsyar nanti. Jadi akak kena basuh dia betul-betul. Masa basuh dia cakap dengan dia. Basuh, cakap basuh kaki kaki. Jangan cakap kuat-kuat. Tak boleh air. Ya Allah. Cuba dia basuh kaki kanan, basuh dia macam mana? Ya Allah, selamatkan kaki kanan aku ni melangkah titian siratal mustaqim. Sebut dalam hati. Masa basuh 3 kali tu boleh baca. Ingat dia baca tu. Supaya nanti dia melangkah titian sirat. Kat kaki ni dah yang akan melangkah titian sirat. Titian sirat ni satu benda yang sangat halus, sangat tajam, sangat licin. Dan dia berduri kan. Tu yang risau dah lah halus, tajam, licin. Tu yang bila tersalah pijak dia akan tergelincir. Sebab itu Nabi tunggu kita nak melalui titian sirat tu. Sebab dia risau umat dia jatuh. Kerana kaki kita ni yang akan melangkah. Jadi masa basuh kaki, masa ambil wuduk doa. Ya Allah, selamatkanlah kaki aku melangkah titian sirat menuju ke syurga. Kaki kiri pun sama. Kaki kiri ni doanya baca apa? Supaya dia melangkah ke tempat-tempat kebajikan. Macam ni lah. Dia suka nak melangkah ke tempat kebajikan. Tempat yang baik-baik. Tempat yang jahat dia tak nak melangkah. Sebab dia akan jadi saksi. Okey. Itu rukun wuduk. Sampai yang ke-6 tertib. Tertib tu maksudnya apa? Ikut urutan. Ikut urutan daripada niat. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh niat. Jangan baca, jangan tertib tu maksudnya tak terurus. Jangan surah ini tak pakai baju dulu. Tak ada. Yang namanya tertib mesti urutan. Boleh? Baik, ada soalan nak tanya? Tak ada, okey, alhamdulillah. Yang ketiga, macam mana nak menunjukkan yang ketiga? Lakukan sunat wuduk. Sunat wuduk. Dalam yang wajib ada yang sunat. Macam mana nak dapatkan sunat-sunat wuduk? Bagi saya contoh sunat wuduk. Belum 3 kali dah habis. Baca bismillah, sunat lagi. Macam kita kali-kali kan ada yang Berkumur, sunat lagi. Mulakan kanan dulu, sunat lagi. Buka air kecil, sunat lagi. Masukkan air dalam hidung, sunat. Macam ni yang sunat. Sebab yang wajib 4 je. Kalau kat kumur, telinga tu semua sunat. Dia tak wajib. Tapi kalau kat masukkan yang sunat dengan yang wajib, tak bagus. Yang penting jangan yang sunat kat buat, yang wajib tinggal. Boleh? Itu sunat-sunat. Last sekali baca doa lepas wuduk. Ada orang lagi hebat. Lepas wuduk, dia solat. Namanya solat sunat wuduk. Siapa sahabat Nabi yang pernah tinggal? Bilal bin Rabah. Lepas tu Bilal bin Rabah, Nabi dah dengar tapak kaki dia dalam wuduk. Jangan tapak kaki dia. Nanti ditanya juga depan. Saya tengah rakam. Kenapa sahabat tanya? Wahai Bilal, Nanti tanya aku aja. dah mendengar tapak kaki kau dalam syurga. Akak kalau lah Nabi yang cakap itu dan kita, akak rasa akak macam tu. Dia rasa dah melenting, dah relax dia. Nabi dah doakan aku lah. Aku tak tahu Nabi dah cakap. Tapak kaki aku dah dalam syurga. Sebenarnya kak, betul kan? Inilah Bilal bin Rabah ni. Bila satu masa Nabi cakap dengan itu, wahai Bilal, aku dah mendengar suara tapak kaki kau dalam syurga. Tanya aja. Kan tak faham. Tanya je tak. Kau tahu kenapa sebabnya? Sebab dia tak pernah tinggal solat sunat wuduk. Kalau kat dalam basah-basah tu. Dalam basah-basah tu. Pakai masak nak nampak orang. Dan kalau Tanya sunat je. wuduk dia kering, lepas dia habis sembahyang Kita pun tak tahu juga. boleh faham? Akak jangan sengaja lap air wuduk. Kecuali darurat. Kecuali darurat tahu? Kecuali darurat tu contoh yang kat nak pergi ke nak keluar ke. Kalau basah-basah dia keluar macam tu nak pergi berjalan atau kan. Okey lah sikit-sikit. Tapi dalam hati tak nak. Tak ada kan. Sebenarnya yang kering dia kering dia sendiri. Sebab tak
tanda-tanda yang terpancar cahayanya bila keluar dari kubur ni. Di wajah-wajah orang yang bercahaya wajahnya. Begitu juga dengan kaki. Ada orang sampai ustazah cakap itu, tak apa, boleh buat sampai sini. Ambil wudu sampai sini. Sampai sini. Tak terlebih pula. Agak-agak lah kak. Sampai sini. Budak-budak itu dia main-main. Kalau dah macam mak-mak ni main-main juga. Allah maksudnya ada mak-mak. Yang keempat. Ya, baik. Nanti saya rasa lepas itu saya terapkan. Okey, kalau kita lepas mandi, kita wuduk sekali. Itu lain. Itu lain. Dah mandi sebanyak air dulu mandi basah dia lagi banyak. Janganlah tak lap. Lepas mandi tu habis mobil telefon. Dah namanya seronok pula. Dan dah mau mandi mesti lap dah. Tapi agak-agak lah. Kat ni saya cerita kalau untuk je. Ustazah nak tanya boleh? Tapi tadi dah ke belakang sikit masa wuduk tadi. Kalau contoh kan, kalau kita ambil air daripada kolam kan, pakai cedok kan. Pakai cedok, kita nak ambil wuduk tu, kita nak siram ke, kita nak ambil tangan sebelah sapu ke? Sebab nanti kalau tu kata nanti airnya dah lain kan, jadi air lagi macam mana tu? Dia mesti dialirkan tak? Mesti dialirkan, contoh macam ada kat gayung kan, dia dah air dari gayung kan, bukan daripada paip kan, air dari gayung akak mesti tuang dia ke sini, tuang daripada atas, dia akan sampai sini, nanti baru sampaikan. Lagi satu contoh, nak selamatkan dia biar tak termasuk balik dalam kolam. Contoh bila air akak kecil kan, ni akak ambil daripada kolam, akak jauh sikit daripada kolam tu, dibimbangi sebab air menitik satu titik masuk dalam kolam, balik tak perasan, kecuali ada satu air kita masukkan balik kita perasan, betul kan? Jadi masuk sikit tu kita tak nampak. Jadi kita masukkan, jauhkan sikit daripada kolam, kita terus tuangkan air. Yang jatuh pertama tu lah yang jadinya kalau dia masuk sebenarnya jadi air musaman. Okey? Jadi masukkan, baru sampaikan. Kalau akak nak ambil macam gini akak ambil daripada gayung tu, akak nak letak kat sini. Lepas tu air dalam tengah tangan kita nanti ada air lagi. Kan? Dia biar mengalir. Okey? Kalau nak apa ni, dia nak jatuh balik, yang kita boleh guna sebenarnya kalau keadaan kolam tu dia ukurannya 2 kolam. Akak ukuran 2 kolam berapa liter? Berapa? Satu kolam. 2 kolam berapa liter? Satu kolam mandi berenang. 2 liter ke berapa liter? 2 liter sikit. 2 liter tu air. Soalan ni saya kena tanya. Saya kena tanya soalan ni waktu saya tunggu nak ambil talian. Berapa ukuran 2 kolam? Ukuran 2 kolam ialah 270 liter. 270 liter itu ukuran 2 kecil sama dengan 2 kolam. Kan? Sama juga dengan 2 marhalah. Betul? 2 marhalah. 2 marhalah berapa kilometer? 90. Ni tahu sebab selalu jalan. Akak, kalau akak 2 marhalah 90 kilometer, 89.9 kilometer akak dah semayang. Jam Makassar tak kira. Dia mesti lebihkan. Boleh? Itu namanya 2 marhalah. Ini 2 kolam. Okey, boleh? Kalau dia lebih 2 kolam, tak boleh. Dia jatuh kat dalam tu pun tak apa. Senang kata macam tidak. Waktu kita ambil wuduk dekat ni. Kolam berenang tu? Kolam lebih 2 kolam. Lebih sangat banyak nak. Kolam berenang. Tidak itu. Nanti air jatuh lepas tu kita ambil lagi. Tak boleh. Itu lebih 2 kolam. Okey, boleh tak jawab soalan? Apa? Lagi satu, kalau air paip pun samalah, dia punya cara dia samalah, sebab air paip pun lebih dia punya tu besar. Untuk air paip ada masalah. Okey. Terima kasih Ustazah. Dia terus sampai. Itu je. Cuma kita kena sampaikan lah. Kadang-kadang kalau kita letak macam ni pun kadang-kadang ada yang tak sampai. Sampaikan lah. Terutamanya bahagian kuku. Lepas tu kuku perempuan jangan simpan. Perempuan jangan simpan kuku. Kadang-kadang dia bila kuku akak panjang, akak nampak boleh sampaikan air. Mungkin dia kat celah-celah kuku dia tak sampai. Nampak macam dah jaga kak. Macam dah jaga. Kuku-rupanya dekat celah kuku tu yang air tak sampai dalam masa kita berwuduk. Jadi sujud tu tak sempurna. Tak tahu mana akak sembahyang macam mana pun dia tak sah lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, boleh? Okey. Boleh ada soalan? Soalan lagi? Okey. Hari kita teruskan. Baik, yang keempat. Dalam menjaga kesempurnaan wuduk yang keempat, jauhi perkara yang batalkan. Perkara yang batal, jauhkan.
Perkara yang batal wuduk apa dia? Banyak. Yang paling popular kain kentut. Popular lah. Sebenarnya tak ada kentut. Apa tu? Angin. Kentut termasuk kategori apa? Angin. Angin. Keluar sesuatu daripada mulut atau tubuh. Keluar sesuatu tu maksudnya apa kak? Sesuatu tu ada 3 bahagian. Kita tahu tu bukan kentut aja. Okey. Keluar sesuatu tu maksudnya ada 3. Air, angin, dan satu lagi angin. Ada 3 A. Air ni apa? Benda. Nanti betul keluar tu ada benda. Air. Benda. Tu dah nampak. Nanti saya senang tai. Jelas nak terang betul lah. Okay. Yang ini angin. Kalau kentut yang keluar angin. Kan? Keluar angin. Apa bunyi? Sikit je. Alah. Saya kentut sikit je. Batal kan? Awak belajar kan? Ada orang tak belajar. Saya kentut sikit je tak batal. Tutup mata tak ada ni. Tak sikit pun batal kak. Tapi ada orang kata Ustazah, kenapa saya kentut kat sini? Kenapa untuk kena 10 kali? Kenapa kentut kat situ? Masuk kat situ pula. Logik tak? Logik lah kak. Satu pada nak ambil balik kan batalnya kat situ je. Alah pasal situ je lah kan sikit je. Dia kena ambil semula. Dah pakai tudung pula tu. Dah siap pula tu. Alah pasal situ je dah boleh. Okey. Itu dah nama kesempurnaan. Okay. Jadi, dan satu lagi air. Air ni cecair. Cecair ni masuk air kecil, lendir. Satu lagi yang ini selalu keluar ni kita. Bila dah berumur dan 10 tahun ke atas, awak akan keluar angin dari faraj. Dia bukan kentut daripada duful. Bukan bunyi daripada depan, dia daripada depan. Dia daripada belakang, dia daripada depan. Dia tu bunyi macam angin daripada faraj kita. Sah ke tak sah? Itu namanya kentut faraj. Namanya kentut faraj tau. Lalu orang tanya saya soalan tu. Ustazah, apa saya ambil untuk saya kentut faraj? Kentut dekat depan daripada depan. Sah tak Ustazah? Dia kata keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Itu dia statement dia. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul tu dia depan. Sesuatu tu 3 ni. Kalau keluar, tak salah kah? Tetapi, ya dengar. Tetapi apabila dah diisytiharkan kita punya badan ni memang jenis orang yang memang keluar angin aja tak dalam ambil wuduk, memang masih keluar dia. Dah beranak 30 kali, masuk buka lagi ramai jalan dia. Dah beranak 10 kali contoh, dia punya tu dah longgar. Kan? Yang anak ke-10 bersih je keluar. Sampai nak terang-terang. Jadi dia punya tu dah longgar. Tu yang subhanallah. Tu yang banyak keluar angin daripada faraj. Jadi bila angin keluar daripada faraj, kalau dalam hal yang tidak darurat macam tu, tidak batal. Tak batal. Tapi kalau bayi yang umur masih ketat lagi, anak tu seorang, kan ketat lagi. Ada keluar pula. Dengan satu lagi kalau kak yakin dia tak batal, dia tak batal. Kalau kak yakin dia batal lah memang. Okey? Boleh? Tapi jangan yakin sangat kak dah banyak kali keluar pun. Jangan untuk 3 kali pun tak kita yakin je. Dah sampai 3 kali pun tak batal juga. Tentu pula tu lagi belakang lagi depan. Okey. Ini perkara yang batal. Ini banyaklah perkara yang batalkan. Bersentuh suami batal. Kenapa suami kita batal tak? Kita ada hubungan yang sah dengan suami kita. Tapi bila kita dalam hal hubungan kita sentuh dia batal. Tak tahu. Ha? Ada tak? Sebab dia yang menamanya suami bukan mahram kita. Sebab dia bukan mahram sebab kita berkahwin. Kan? Jadi bila kita ada wuduk, dia yang membatalkan. Kalau kita tak batal wuduk, kita tak boleh nikah. Dia terbalik prosesnya senang. Kalau wuduk kita tak batal, kita haram bernikah dengan dia. Kalau wuduk kita batal, maksudnya kita haram bernikah dengan dia. Jadi kita halal berkahwin. Boleh faham? Contoh saya pegang bapak mentua. Bapak mentua kita, kalau kita ada wuduk pegang kita batal tak? Tak. Kenapa tak batal? Batal kahwin dengan dia. Boleh kahwin dengan dia. Batal bukan jemaah saya yang tanya Ustazah. Saya salam bapak mentua saya, bapak mentua saya salah cium saya. Boleh
Anak-anak kesayangan. Alah. Anak pelengkap. Malam bapak mentua tu sayang, anak menantu dia cium. Betul tak? Tak. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Jangan tak ada bela-bela pula. Jadi kita ada kasih sayang, kita ada masuk kan Lepas tu, bapa mentua kita, walaupun kita dah bercerai dengan suami kita, dia tetap bapa mentua kita sampai bila-bila. Ya. Sama juga dengan mak mentua pun sama juga. Itu dia haram dengan kita dengan sebab persemdaan. Hubungan persemdaan namanya. Hubungan kerana perkahwinan. Hubungan kerana pernikahan. Itu namanya hubungan persemdaan. Sebab untuk menjadikan kita ni, dia nasab dia ada dua. Keturunan nasab dia ada dua. Sama ada hubungan dari sebab keturunan atau nasab. Yang kedua dengan sebab persemdaan. Sebab persemdaan ni dia akan ada hubungan ibu mertua, bapa mertua, ada hubungan adik ipar, kakak ipar, ada lagi piras, tu. Akan jadi saudara dengan dia kenapa? Kerana ada hubungan persemdaan. Boleh? Boleh? Jauh pula pergi dapur nakahan tak dah? Jauh je pergi, okey. Yang kelima. Kelima lagi. Yang kelima banyaknya pergi. Yang kelima, jauhi perkara makro. Ni pun tak kena juga. Jauhi perkara makro. Makro dalam solat, dalam ambil wuduk. Banyak. Perkara makro dalam ambil wuduk. Okey, contoh. Bagi contoh yang paling senang. Lebih 3 kali makro. Kalau sunat tadi 3 kali sunat ya kak. Pergi 4 kali jadi makro. Kurang 3 pun makro. Sekali je, kalau sekali je. Sekali je ambil wuduk. Itu wajib. Itu memang kena. 3 kali sunat. 1 kali wajib, 3 kali sunat. 4 kali dah makro. Dia dah sebab lagi satu dia bilangan ganjil. Kalau bilangan genap dia jadi makro. Jangan terlajak jadi 4. Baik akan jadikan dia 5. Kalau 5 okey sebab dia ganjil. Sebab Nabi suka yang ganjil, Allah pun ganjil. Itu dia punya dia punya cerita dia. Kau jangan genap. Okey? Jadi jauhi perkara makro. Apa lagi? Bercakap-cakap, pula berbual dengan makcik-makcik Ima, dengan makcik Ia. Makcik Ima dengan makcik Nas, kalau tak ada satu dia ambil wuduk semua berbual. Sebab ni pada apa-apa. Tahu lah kerja ni nak ambil wuduk sampai siap. Tak apa berbual. Makro. Sebenarnya bila kita ambil wuduk, itu adalah tanda permulaan kita dah nak dekat dengan Allah. Sebab itu tengok contoh sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila dia mula ambil wuduk pada dia mula menggelepar. Kenapa dia menggelepar? Sebab dia kata lepas ni dia akan berbual dengan Allah. Lepas ambil wuduk dia pasti akan berbual dengan Allah. Sama ada dalam solat atau Allah berbual dengan dia ketika baca Quran. Jadi waktu tu dia dah mula menggelepar. Kita kadang-kadang ambil wuduk masih boleh nyanyi-nyanyi lagi. Dalam perjalanan ambil wuduk nak pergi solat boleh nyanyi. Boleh? Bukan kat sini. Bagus dia selawat semua. Kenapa? Kerana kita tak ada rasa kesedaran pun untuk sebenarnya menuju kepada jalan Allah. Betul? Okey. Itu semua makro. Jauhkan. Okey? Yang seterusnya batal makro yang ke-6. Yang ke-6 sedar bahawa wudu itu ibadat. Wudu itu ibadat. Ni. Akan jaga kesempurnaan wudu ni, maka sempurnalah solatnya. Lepas tu nak tengok kita punya tu tak percaya kat hari saya pernah cuba. Pernah satu ketika saya pernah cuba ambil wudu yang macam kelang kabut, macam nak ambil nak cepat kan. Tengok solat. Dia tak boleh. Tapi satu hari kita jaga solat sempurna, buka air kecil, ambil lembut-lembut, rasa sempurna, rasa yakin, kita baca doa, lepas wudu kan. Lepas tu kita solat. Pun tenang macam tu. Buka air pun tenang, sembahyang ni pun tenang. Ini buka air kelang kabut, buka besar, sembahyang ni tak cepat. Betul tak kak? Betul. Sebab kat situ lah dia punya permulaannya. Boleh? Ada persoalan? Tak ada, okey. Yang ke seterusnya, ni akak dengar je. Melakukan untuk berdasarkan firman Allah yang saya sebut tadi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 dia kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, Nabi sebut dalam Al-Quran. Apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu hingga ke siku. Dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu hingga ke pukulan. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, dia kata apa? Orang yang melakukan wuduk dengan sempurna, ini yang best yang habis statement ni. Ini Nabi cakap apabila orang yang
Nabi cakap. Bukan saya bacakan dulu. Okey? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Dia kata siapa yang berwuduk dengan sempurna dan solat dengan sempurna, lepas itu dia solat, maka dia habis bagi salam, maka dia adalah seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan. Maksudnya apa kak? Ada dosa. Nak. Okey, boleh? Okey. Kemudian, sikit lagi tambahan. Sekiranya wuduk itu tidak sah. Tak payah salih dah kak, dengar je. Sekiranya wuduk tidak sah, maka solatnya tidak diterima dan akan mendatangkan keburukan. Cerita ada kisah. Pada satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Melihat beberapa orang sedang mengambil wuduk. Di antara mereka ada dua orang yang tumitnya tidak terkena air. Kemudian Abu Hurairah memberitahu, kata apa? Sempurnakanlah wuduk kerana aku mendengar Abu Qasim. Abu Qasim ni siapa? Nabi Muhammad lah. Abu Qasim ni bapa kepada Qasim. Qasim tu anak Nabi. Rasulullah bersabda, cilakalah daripada api neraka pada tumit-tumit yang tidak terkena air wuduk. Baru tumit tak terkena. Dia ambil wuduk macam ni. Dia ambil wuduk macam ni. Depan dia, tumit tak kena. Maksudnya, wuduknya tak sempurna. Nabi kata cilaka. Dia adalah kena bakar api neraka. Ambil wuduk kan? Tak ambil. Semua tak sempurna. Jadi jom, sama-sama kita belajar. Kita cuba sempurnakan wuduk kita untuk menuju kepada solat yang sempurna. Baik. Ada soalan nak tanya? Jelas? Jelas tak? Jaga jaga okey cakap. Saya nak tanya, kita ada dengar kat dalam ambil handphone kan, dia kata kalau ambil semayang kat muka ni, nak rambut tepi ni kena betul-betul kena. Kalau rambut kita panjang, rambut tu panjang. Kita tarik ada rambut panjang kan. Ada rambut yang kat tepi telinga. Betul. Sebab yang itu namanya kawasan muka. Bila anak muka ni ada anak rambut kena sampaikan lah. Tapi bukanlah sampai kat rambut basah tu, masih dekat yang kulit dia. Kadang-kadang dia yang menghalang daripada tak sampai air. Lagi yang kulit kening ni. Kalau kening yang lebat, dari satu kening kalau pakai celak ataupun pakai celak yang ada ataupun yang tinggi ni, ada yang menghalang dia untuk sampai walaupun celah-celah sendiri dia tak sah juga. Lagi-lagi kadang-kadang perempuan lagi kadang-kadang ada yang bersolek kan. Kalau bersolek tu dia kena habiskan ruang dulu, baru ambil wuduk. Kadang dia lepas bersolek tu ambil wuduk, air tak sampai. Dia kadang sebab kadang-kadang alat kosmetik kita ni dia menghalang daripada wuduk. Satu yang pakai inai tu sekarang ada dua jenis. Ada inai yang macam pitik tu kan. Yang kita kecil kan. Itu sebenarnya tu kadang-kadang dia boleh menghalang juga air dia sampai kat kuku. Kalau inai yang kita tumpuk dulu zaman dulu kan ambil daun tumpuk, itu boleh dia meresap. Itu dia meresap tak ada masalah. Ni kadang-kadang inai yang kita pakai kuda dia boleh pancit kecil kan. Itu kadang-kadang pun kena jaga betul. Di bimbangnya air tak sampai kuku, tapi dia bagian kuku. Okey boleh? Ada lagi nak tanya? Yang warna lagi tak sah. Yang warna lagi tak sampai. Sebab dia menghalang. Sebab dia apa dia kata dia macam ni ada minyak. Dia bagi minyak tu yang menyebabkan air tak sampai. Okey, ada lagi nak tanya? Ustazah, apa warna rambut? Color rambut? Color rambut. Inai rambut. Inai boleh? Habis ada ustaz tu cakap. Yang kata ustaz cakap boleh warnanya selain hitam. Ada yang ustaz mana tu cakap? Nanti kalau macam perempuan boleh tahan untuk Kalau orang yang nak rambut dia banyak, dia jangan lepas tu kan contoh-contoh lah tadi lah. Macam juga lah orang yang banyak juga. Contoh orang yang selalu keluar putihan, yang perempuan kan. Kadang-kadang keluar putihan. Dia dah basuh dah nak wuduk ni. Masa nak semayang ni dia dah basuh. Lepas tu dia pakai pad semayang. Dalam pada semayang tu keluar juga benda tu. Dalam pada semayang dia keluar juga. Kalau itu kan batal. Tapi oleh kerana dia memang jenis orang yang macam tu, dia memang yang keluar memang hadis banyak ataupun dia punya putihan banyak. Dan keluar ni waktu tengah solat dan sebelum solat dia dah bersihkan dulu. Itu harusnya hukumnya harus meneruskan solat. Jadi disebut darurat. Ada macam kat punya kes rambut anak rambut. Tapi anak rambut ni kita dah jaga. Ke depan kalau macam tu pakai telefon ke depan kan sikit lah.
Kan ada orang yang lain ni timbul. Belum letak lagi kat tepi kan. Rezeki tu betul. Ada orang yang lainnya anugerahkan sikit je. Macam saya ni, dari saya sikit je. Ni kalau saya atas sini dah nampak nak rambut. Jadi kita kena pastikan yang sini ni dia mesti jejak. Sebab inilah dia punya apa dia kata, tanda kita orang Islam ni solat kat sebelah ni. Jangan tertutup. Kalau tutup pun sama. Kalau yang tepi ni akak boleh ke depankan sikit. Tarik ke depankan sikit. Boleh? Janganlah rambut dibuanglah semua. Lepas tu kalau nak sembahyang, masa ambil untuk tu kak, masa ambil untuk masa yang masa bagi kepala tu, kita kena kat banyakkan sikit air kat basahkan. Jadi bila rambut dah ke belakang, dah semua basah, kita tak ke depan dah. Masa tu kita sikat dulu nak semua masa Allah nak turun. Nak lagi selamat pakai anak tolong. Kan? Lepas tu wangi-wangi, banyak kerja dia. Dagu sini. Ni. Ini. Tarik dah ke depan sini. Ni. Ni dagu ni, ni muka ni, ni muka. Bawah ni muka. Bawah ni muka. Jangan tak tutup. Kalau kat sembahyang contoh, macam saya kan. Kadang-kadang saya sembahyang pakai telefon ni, kadang saya sembahyang terus. Kadang saya pergi mana saya tak bawa telefon. Saya sembahyang depan yang saya pakai ni dah saya bawa sembahyang. Tapi saya kena ke depan kan. Depan kan lah. Jangan pakai saya terbuka pula. Agak-agak. Okay. Lepas tu ada orang yang terus pakai dia punya apa ni? Yang apa tu? Itu boleh. Tak masalah. Dia tutup sini je. Agak-agak yang depan dia tutup. Jangan sengaja dia pakai. Ada orang pun tutup sini. Sini nampak lagi pula tu. Ada pula yang nampak macam pakai tudung. Muka-mukanya jarang. Maka kalau pakai telefon kan, kat bini telefon kat tengok masa kat tengok macam ni. Ada tak nampak bayang-bayang. Ada nampak bayang-bayang kepala tak sah. Sah. Sebab nampak bayang-bayangnya. Sebab kita ni kan kalau pakai baju nak tutup aurat sempurna ke tak sempurna, akak dah pakai dia kat tengok depan. Kalau akak pakai jubah, akak tengok cermin, akak tengok gini, nampak belakang. Faham tak? Transparent. Jubah, kain jarang, akak pakai gini, nampak belakang. Nampak kaki pun. Tak sah. Akak boleh tutup aurat dengan sempurna. Sampai akak tengok gini, tak nampak. Macam mana nak tutup? Akak dah kat dalam. Suara dalam? Suara panjang. Suara panjang. Pakai seluar pun sama. Tak boleh? Saya pakai seluar. Saya pakai kain dalam lagi nampak? Faham. Sebab bila saya pakai, sebab orang tak tahu kat kita pakai seluar. Orang kata, "Ush, ustazah." Lagi lah ustazah. Nampak pakai jubah. Nampak kaki dia. Semua pakai kain dalam. Dia tak cakap ustazah tak pakai seluar. Lepas pendek, seluar kat dalam tu. Sebab tu, kena jaga. Jangan sampai orang kata kita, daripada jauh. Lagi nak kalau dekat tu, dekat matahari. Betul kan? Nampak kaki. Sampai tak nampak orang kata, okey sempurna dah. Langkah-langkah dengan tenang. Itulah dia perempuan solehah. Bukan senang kan nak jadi solehah. Sebab tu Nabi suka perempuan solehah ni banyak dalam syurga. Nabi kata, ya Allah, sukanya. Nabi bukan kata dengan perempuan tak. Nabi kata sebab perempuan yang solehah ni dia memang layak untuk syurga lah. Sebab dia bukan senang nak jadi solehah. Akan tengoklah, akak tak percaya nanti akak balik. Akak buka satu-satu apa yang akak pakai. Akak letak balik. Akak buatlah, tengok banyak tak akak pakai. Banyak. Mungkin ni lagi, dalam lagi. Mana ni dalam? Yang atas tu sama dalam lagi, betul? Tu yang perempuan pakai. Sampai lagi dekat pukul. 5 helai pakai, orang lelaki 3 je. Kan? Itulah dia untuk menjadi solehah. Okey? Boleh? Ada yang nak tanya? Wallahu a'lam bishawab. Untuk tajuk ni sebenarnya ada lagi 2. Hutang 2 lagi. Untuk kita kelas akan datang.